Zikri Dajjal, dan sudah juga terjemahkannya. Cumanya tak ada bincang lagi lah. Antara yang sudah kita baca dan bincang sedikit sebanyak ialah beberapa hadis di permulaan tajuk Zikri Dajjal itu, iaitu hadis daripada Ibn Umar bahawa Rasulullah SAW menyebutkan tentang Dajjal di hadapan orang ramai. Baginda bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak buta sebelah matanya. Ketahuilah, Al-Masih Ad-Dajjal buta mata kanannya. Ka'anna aynahu, matanya, yakni yang sebelah lagi, macam ainabah khafi'ah, macam buah anggur khafi'ah yang kabur, tak jelas, nampak dia khafi'ah, nak terpadam cahaya dia, itu khafi'ah. Ada juga dalam setengah-setengah riwayat itu dia baca tafiyah. Kalau tafiyah maksudnya menonjol, membonjol keluar pak sebelah lagi. Kalau kita kata mata kanan ni buta, maka mata kiri itu menonjol, tubit gitu, macam buah anggur. Buah anggur yang besar tu kan, nampak jelas lah nak ke mana. Buah anggur. Lepas tu kita telah baca juga riwayat daripada Anas, katanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun Nabi melainkan telah diancamnya umatnya dengan Dajjal yang buta sebelah matanya, pendusta besar itu. Ala innahu a'war, ketahuilah Dajjal itu buta sebelah matanya. Wa inna rabbakum laysa bi'a'war, Tuhan kamu tidak buta sebelah mata lagu tu. Maktubun baina 'ainaihi kaf fa ra, tertulis di antara dua matanya kaf fa ra, maknanya kafir atau kufur. Lepas tu juga daripada Anas lagi, Nabi SAW bersabda, Dajjal itu tertulis di antara dua matanya kaf fa ra, maksudnya maksudnya kafirun, kafir. Kalau dalam Quran itu kan, resam dalam Quran itu kafara dan bacanya kafir. Sekali kita tengok kalau tulisan imla biasa ni kufur, maka baca gitu. Kalau kafir dia ada alif, tapi kalau dalam tulisan itu dia ada alif cacat pendek kecil, alif kecil, jadi baca kafir juga. Seterusnya riwayat daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah SAW bersabda, Dajjal itu mamsuhul ain. Mamsuh maknanya macam disapu matanya itu, licin, sebelah mata dia, rata, kita kata rata. Tertulis di antara dua matanya kafirun. Thumma tahajja'a, kemudian Nabi SAW mengejanya, kaf fa ra, yaqra'uhu kullu muslim, dapat dibaca oleh setiap orang muslim. Dalam hadis kemudian itu, setiap orang mukmin, sama ada yang pandai membaca, menulis, ataupun yang tidak pandai, dia boleh baca. Dia boleh baca. Gitu. Jadi agak-agaknya yang tertulis ni macam mana
Jadi ada khilaf di antara ulama mana ni? Sini. Kalau dalam Syarah Nawawi dia itulah wa yaqra'uhu kullu muslim, bawah tu. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, yaqra'uhu kullu mu'min, dapat dibaca oleh setiap orang mukmin, katib wa ghairi katib, sama ada yang pandai menulis, yakni pandai baca, ataupun tidak pandai baca. As-sahih, ini yang Imam Nawawi pilih, iaitu pendapat yang sahihnya berhubung dengan perkara ini mengikut muhaqqiqun, ialah kitabatu ala zahiriha, tertulis zahir dia. Memang tertulis ngerti. Bukan ini bahasa kiasan kepada kitabah haqiqatan, memang tulis sesungguhnya. Allah SWT jadikan tulisan itu sebagai tanda dan alamat yang dengan jelas menunjukkan tentang kekufuran, kedustaan dan kekarutannya. Waktu jadi apa yang tulis itu menunjukkan jelas lah. Dan Allah SWT menyatakannya kepada setiap orang Muslim. Jadi boleh nampak, sama ada boleh menulis ataupun tak boleh menulis. Yang ni boleh baca, tak boleh baca, boleh nampak belakang. Dan boleh baca belakang. Jadi boleh baca. Dan Allah SWT tak boleh nampak kepada orang yang ditakdirkannya orang itu celaka. Kalau orang itu malas, tak nampak. Tak nampak. Dan Allah SWT nak uji dia dengan dajjal, mungkin terpengaruh sedikit sebanyak ke lagu mana ke, ataupun terpengaruh terus ke, tak nampak. Tapi Qadhi Iyad ada sebut khilaf berhubung dengan perkara ini. Imam Nawawi petik, dia kata satu pendapatnya kata memang tulis saya sungguh lah, tulis saya sungguh. Sebab kita sebut dah tadi, kata Imam Nawawi. Ada pula ulama yang mengatakan ini majaz sahaja, ini bahasa kiasan, tulis di antara dua dahi itu maknanya macam tak nampak lagu mana kalau benda tu tulis. Tapi sebenarnya tak ada tulis tu, cuma orang mukmin dia boleh baca. Di dahi itu dia boleh baca. Mengisyaratkan kepada kebaharuannya. Daripada mana ulama ni kata hak ni sebenarnya bahasa kiasan, bukan tulis sungguh ni. Sebabnya kata dia pegang dengan hadis hak tadi itu dapat dibaca oleh yang orang mukmin, setiap orang mukmin, sama ada hak pandai baca atau tidak pandai baca, boleh lah. Apa makna ni? Kalau tertulis hak tak pandai baca, dia tak akan faham juga, tak erti kau satu juga. Sebab itu makna dia bukan tulis sungguh sini. Imam Nawawi kata, tapi ini mazhab dhaif, kata dia. Ada tak sih? Dia nak tulis sungguh. Iyalah kita kata tulis sungguh. Bukan tulis sungguh, nampak dengan mata kepala ni jelas. Duk seranya kalau hak kafir pun orang Islam banyak tengok dalam kitab kita macam tengok tulis pun tak nampak. Kalau dia mata-mata sebab kita biasanya nampak, kejut juga dia. Boleh jadi dia tak ikut. Tapi lagu mana? Zaman dulu kita tak apa nampak. Lah ni ada budak-budak wakil pen kan, pen tulis tu tak nampak, tak bekat. Tapi kalau sulu dengan lampu dia tu baru nampak. Hot tu lah. Tulis, kalau kata tulis sungguh, memang tulis sungguh. Tapi tak nampak kecuali dengan suluh yang tertentu. Boleh jadi kalau ada sejenis pen sekarang ni. Ada tulis apa dia tulis tak? Tulis banyak-banyak tak nampak. Tapi kalau sulu nampak lah. Boleh baca lah. Hak tu agaknya. Kalau hak kata tulis sungguh, tapi apa tak nampak. Kalau dia nampak pakai lagi belakang terutama hak boleh baca tu, boleh jadi masuk Islam ketika tu. Sebab aku dalam hadis ni banyak. Tidak begitu. Ni maksudnya orang mukmin bila dia ada iman, dia akan boleh baca. Kalau tak ada iman, walaupun tertulis sebab tak ada laku tadi lah, sebab tak ada laku sulu dia tu, memang tertulis tapi tak nampak. Jadi seseorangnya mukmin tu, orang mukmin tu macam ada laku sulu tadi. Dia boleh nampak. Orang kafir tak ada laku tu.
Jadi dia tengok kosu dengan mata kasar. Hak sebenarnya tulis juga. Boleh jadilah gitu. Boleh jadi sebab qadhiyah yang penting daripada setengah-setengah ulama dia kata majas tu pun boleh jadi juga. Maknanya orang mukmin ni dengan iman dia, dengan ilmu dia, dia boleh tahu. Dia boleh tahu darjah tu hebat benar dah di budaya dia. Tapi tetap ada tanda untuk kita orang mukmin. Tetap ada tanda untuk kita orang mukmin. Jadi kita boleh baca tu. Kaf fa ra. Itulah yang baru ni ada sebentar lalu kan. Dari segi setengah-setengah ulama kata Nabi boleh baca, boleh menulis tu. Dia salah satu pegangannya dia pakai hak ni. Ada ni. Sebab dia kata Nabi eja. Kaf fa ra. Apa makna eja? Kalau tak pandai. Dia tahu kaf tu lagu mana bentuk dia kata kaf. Ra tu lagu mana, fa tu lagu mana, dia tahu kah? Kau dia kata saja. Lepas tu kalau orang tunjuk depan dia, dia pun tak tahu mana. Tak kira betul. Bila kata dia eja betul, dia sebut tu kafara. Tak keliru, dia tak kata fa dulu. Dia kata kaf dulu. Jadi itu menunjukkan dia boleh baca dan dia boleh menulis. Kalau tidak tu tak, dia nak eja. Itulah antara dalilnya. Tapi kalau kita kata baru ni lah, tapi kadang-kadang itulah masalah sebenarnya. Kita orang yang mengaji hadis ni, ialah sama-sama mengaji hadis pun ada juga payah lagu ni biasa lah, pandangan masing-masing itu. Tapi sebenarnya kalau kita perhatilah pada pengamatan anda, banyak kali berlaku kekeliruan dalam pemahaman hadis ni dengan sebab dia terkeliru dengan satu hadis yang zahirnya nampak terang gitu. Jadi dia terpegang dengan waktu memahami, tak paling dah kiri kanan, pejam mata memahami. Pegang satu dia tak tengok dah lalu. Itu salah satu sebab jadi terkeliru dalam memahami hadis. Itu mengikut pengamatan lah. Banyak orang terkeliru sebab tu antaranya masalah ni. Masalah ni dia duk pegang dengan hadis tu. Nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Kita ni umat yang ummi. Ummi itu dipakai dengan makna buta huruf lah. Ummi, buta huruf. Kita tidak tahu menulis dan tidak tahu mengira. Dia pakai itu hak zahir. Zahirnya memang ummi. Nabi sendiri kata ummi. Tak boleh menulis, tak boleh baca. Jadi daripada situlah ramai orang duduk anggap sahabat-sahabat Nabi ni buta huruf. Bukan Nabi saja. Sebab tu payah nak tulis Quran, nak tulis gotu-gotu ni payah, bukan buta huruf. Sebab itulah nasabah kalau tak tulis Quran sama Nabi dah muka buta huruf saja. Itu antara puncanya hadis tu sah. Habisnya orang lain kubai lembat orang tu. Jadi dia tidak fikir, dia tidak pergi kaji lebih jauh. Kita satu umat, kita tu siapa maksudnya? Nabi tidak kata saya buta huruf. Kita tu siapa maksudnya? Kita tu orang Arab. Tak kau orang Arab buta huruf. Daripada dulu Pak Lord kita tengok orang Arab, semua orang lain. Artinya dia tak kerti baca semua kita ada juga. Tapi umumnya tidak begitu. Jadi apa maksud kita? Atau kalau kata kita tu kita sahabat sama Nabi dulu, buta huruf. Mah hak celek huruf. Termasuk sahabat opak. Sahabat jadi khalifah. Celek huruf belaka. Tak ada siapa kata Sayyidina Abu Bakar tak pandai menulis, tak pandai baca. Sayyidina Umar tak pandai baca, tak pandai menulis. Sayyidina Utsman tak pandai baca, tak pandai menulis. Sayyidina Ali tak pandai baca, tak pandai menulis. Sahabat dia opak tu saja. Hak lain-lain pun sama juga. Hak mana ada tak boleh menulis, dia ajar, dia suruh. Nabi suruh ajar. Memang dia penting lah ambil berat tentang baca menulis ni. Jadi dia ajar. Sahabat-sahabat ajar. Hak mana-mana tak boleh. Jadi akhirnya boleh juga. Jadi siapa kita tu?
Kita tu siapa? Kalau kata kita ni kan kadang-kadang Nabi kata kita ni umat Islam. Bahawa umat Islam kita rakor sampai ke kiamat umat Islam. Bahawa terhuru kan? Tak tepat. Tak tepat. Gapa dia sebenarnya? Gapa dia sebenarnya? Nah, tu kadang-kadang orang keliru. Dia kata Nabi tak pandang nulis. Tak pandang ngiru. Kata nasa hadis tu. Ni kalau nak baca lah dengan lebih detail, anda sudah tulis dah dalam Syarah Bukhari, Kitabul Wahyi, duduk bincang bawah hadis. Malaikat suruh Nabi baca wahyu mula-mula, baca. Dia kata ma ana biqari'in, saya tak pandai baca. Bawah tu tengok situ, bincang panjang beberapa muka surat, bincang panjang. Dan apa maksud dia sebenarnya? Tengok situ lah. Kita tak simpannya, tak simpannya. Jadi situ bagi anda, Nabi SAW memang sebelum dapat wahyu tak boleh baca semua, tak boleh menulis. Bukan dia belajar dengan siapa-siapa, pandai tu sebagai satu mukjizat daripada Allah SWT, lebih daripada orang lain. Bila dia dapat wahyu yang pertama, dalilnya wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminika idzal lartaba al-mubtilun. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminika. Kamu sebelum ini itu sebelum kamu tidak pernah baca mana-mana kitab dan tak pernah tulis, Tuhan kata. Sehingga kalau kamu padat je, orang boleh rakui. Jadi sebelum wa ma kunta tatlu min qablihi sebelumnya, nya tu tak balik ke mana? Sebelumnya. Mana sebelumnya tu memang Tuhan kata tak pandai baca, tak ada pernah menulis. Tapi sebelumnya, mana selepasnya je. Sebelumnya tu sebelum dapat wahyu, sebelum terima Quran, mula-mula memang tak pandai. Lepas pada tu jadi pandai. Pandai dia tu dengan mukjizat, bukan dengan belajar dengan mana Mekah ke mana, tak belajar. Dia lagu tu berdasarkan ayat tu. Kalau tidak kita nak kata min qablihi tu tak balik mana. Dia kena balik tu min, mesti ada marjiknya. Marjik dia mana? Maksud dalam ayat yang lain ada sebut, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman. Demikianlah kami wahyukan kepada kamu ruh dari sisi kami. Sedangkan sebelum itu kamu tidak pernah tahu apa kitab. Tak pernah tahu. Tu. Mana selepas tu tahu lah. Selepas tu wahyu tahu lah. Sebelum tu kata tak tahu tu. Tu antara ayat-ayatnya. Jadi bagi orang yang kata Nabi buta huruf pak mati, antaranya hadis tadi. Hadis tu anda sudah jawab dah. Dan itu termasuk dalam kaedah ilmu balaghah. Kalau tengok dari sudut tu baru selesai. Kalau tidak tak selesai. Iaitu penggunaan Nabi kata lagu tu orang panggil mengguna bahasa iltifat. Iltifat, dia guna bahasa iltifat. Ada apa nak tengok situ? Lepas pada tu riwayat daripada Hudzaifah kata Rasulullah SAW bersabda, Dajjal itu buta mata kirinya. Tak ada mata kanannya, mata kiri. Jadi sudah jadi bercanggah hadis ini. Setengah ulama dia pilih jalan tarjih. Hak mana hak lebih kuat? Hak lebih kuat tadi riwayat Ibnu Umar, royak mata sebelah kanan. Hak buta. Hak ni mata sebelah kiri. Dia tarjih. Jadi hak ni dia agaklah ke mana? Satu kesilapan, kekeliruan sebab kita kata, kita tengok gambar kan, tengok gambar sebelah kanan, duduk sebelah kanan tu nombor 3 dari kanan, atau kita kata nombor 3 dari kiri, berdiri. Kanan tu kiri mana? Kiri kita orang nengok ni kok kiri hok dalam gambar tu, kanan hok dalam gambar, okay? Situ dia boleh best tu, keliru tu, alat tu dah juga.
Hak ni pun lagu tu juga. Setengah-setengah ulama dia pilih jalan jamak orang panggil. Jalan jamak dia pakai kedua. Maksud sebenarnya awak itu bukan buta sebelah mata tu, cacat mata. Sama ada kita kata hak mamsuh, hak rata tu alik kanan atau alik kiri, kedua-duanya cacat. Kalau kita kata alik kanan dia hak rata, alik kiri tu tubik mata, cacat juga hakikatnya. Jadi awak tu bukan dengan makna buta sebelah mata. Boleh jadi buta, boleh jadi cacat. Itu maksud awak. Bukan semestinya makna buta sebelah mata. Cacat pun boleh jadi. Jadi dari segi cacat tu memang ada. Kalau tidak kanan kiri kedua-duanya ada cacat. Dia jamak orang panggil. Dia cuba pakai kedua. Pakai kedua dengan kata hakikat awak itu kalau dia sebut awak ni ialah cacat mata dia. Sama ada dengan tubik mata dia tu, mata tubik gitu, dan tak apa jelas mata dia, ataupun dengan rata mata dia. Lepas tu macam ada kulit tepek di mata. Orang zaman dulu, Muhyiddin menteri berat. Zaman dulu kan Israel itu duduk kata dajah, dia tak ada kena mengenal duduk, tak ada kena mengenal. Jufalus sya'r, lebat rambutnya, berbulu lah. Sya'r ni bulu, rambut kau lebat dan bulu kuat, ada jenis gitu. Ma'ahu jannatun wa nar, bersamanya ada surga dan neraka. Dia ada surga, ada neraka. Nerakanya ialah surga, surganya ialah api. Jadi super dunia lah, dunia. Kalau zahir nampak menarik tu sebenarnya tidak molek tu gitu. Kalau tidak nampak molek tu, kalau nampak tak molek, kalau tak sedap tu, itulah molek untuk kita. Cuma ni dalam bentuk yang lebih ketara lagi, lebih nyata lagi. Kalau kita tengok dunia biasa ni, malam mandi tak sedap. Siapa dia tak berani mandi? Nak belakang mandi, takut je. Sambil takut dia tak pakai tu. Mandi tu lah ni. Benar kan dengan mana dah kena kecil mandi. Tapi mandi semua orang suka. Di sebalik orang ni yang sedap tu, ada yang tak sedap. Itulah dalam hadis sebut huffatin nar bisyahawat wa huffatil jannah bil makarih. Surga dikelilingi, neraka dikelilingi, surga dikelilingi oleh benda yang tidak suka. Neraka pula dikelilingi oleh benda yang kita suka. Hak kita suka. Memang gitu. Dalam dunia ni pun begitu juga. Akibat buruk tu depan dia molek tak. Sepuluh manis tadi lah. Sayur siapa dia beri. Orang tua pun tak boleh. Bukan dia sedap. Usah ke budak-budak. Tapi hak tu dah molek. Tengok. Hukum tu sama. Hukum tu sama. Itu bahagian dunia. Dajjal di sini begitu juga. Hak dia menampakkan syurga, hak tu sebenarnya api. Hak dia menampakkan api itu sebenarnya hak tu syurga, molek. Hak tak molek tu molek, hak molek tu tak molek. Gitu jadi. Paling ketara. Lepas tu riwayat daripada Hudzaifah lagi. Jadi kalau tadi Hudzaifah, riwayat Hudzaifah pula orang panggil mutaba'at lah. Imam Muslim kemukakan riwayat Hudzaifah ni pula sebagai mutaba'at. Gitu kaedahnya orang panggil. Dia kata saya lebih tahu tentang apa ada bersama Dajjal tu daripada Dajjal tu. Wah ni dia. Sebab tu Sayyidina Umar kata indakan Dajjali, kamu berani sungguh. Sebab dia tidak berani dan dia yakin. Maknanya kira-kira Nabi SAW rakyat kepada dia tu banyak dia jelas sangat. Jelas sangat kepada dia. Supaya kita kata seorang biasa. Seorang biasa. Doktor kata ke dia, saya lebih kenal awak daripada awak sendiri. Betul tu.
Betul. Sebabnya orang biasa dia tahu gam dia. Dia sakit ke dia tidak sakit, ke perjalanan darah dia lagu mana, kesehatan dia tak tahu. Tentang diri dia sendiri. Dia tahu setakat zahir. Tapi seorang doktor yang bijak, dia tahu lebih banyak. Terutama kan dia cek. Kita tunjuklah putusan lagu mana pun cek, tak erti nak baca. Dia boleh baca, dia boleh bayar. Darahnya lagu mana, air kecilnya lagu mana, kata dia boleh bayar. Itu maksudnya. Saya lebih tahu tentang awak daripada awak sendiri. Hal ini pun itu juga. Kerana maklumat tu begitu jelas ada pada dia. Sehingga dia lebih kenal Dajjal lagi daripada Dajjal itu sendiri. Sampai begitu. Bersamanya ada dua sungai yang mengalir. Salah satunya Ra'yal Ain, pada pandangan mata kasar, adalah air yang putih. Putih warna jernih, jernih, comel. Dan hafsa lagi pada pandangan mata kasar, api yang bernyala-nyala. Fa'imma adrakanna ahadun, kalau seseorang sempat mendapat keadaan itu, sempat mengalami sendiri, menghadapi keadaan itu, maka dia kena masuk ke dalam sungai yang dia nampak sebagai api itu. Masuk dulu itu. Wal yughammid, kalau kau berat, pejam mata. Pejam mata. Berasa takut, pejam mata. Lopak situ. Itu pesannya dia. Lepas tu tunduk kepala. Tunduk kepala, masuk dalam itu. Dan minum air. Hak dia nampak api tu, ambil, minum sikit. Minum air. Kerana sebenarnya hak dia nampak macam api itu, air sejuk. Air sejuk. Dan Dajjal itu rata matanya. Di atas mata dia, orang rata tu macam disapu. Disapu kan, kalau pasir kita sapu gitu, jadi rata. Ada kulit yang tebal, mana tak comel lah, buduh, tepek gitu, macam orang kena api. Orang kena api, orang kena api, kulit dia jadi kosing. Tepek atas mata. Tertulis di antara dua matanya kafir. Dapat dibaca, ia dapat dibaca oleh setiap orang mukmin. Sama ada yang pandai membaca atau tidak pandai membaca. Sebab kita kata tadi lah. Jadi suluh ni suluh orang mukmin. Dia boleh baca. Jadi begitu keadaannya. Kalau keadaan itu berlaku kalau seseorang dah lah, Nabi kata dah mati. Mati. Maknanya hadisnya akan tetap ada, terus ada. Kalau mana sampai ke kiamat, sampai ke dekat tu, dia akan, kalau dia pegang tengok, dia ikut, dia selamat dia. Selamat dia. Maknanya jangan takut. Dia kena yakin nak boleh buat lagu tu, kena yakin. Yakin bermain api, menyala-nyala, itu juga. Ada kalau tak sanggup tengok pejam mata tunduk. Tunduk. Jadi ini arahan dia suruh buat lagu. Agak-agak sebab kita naik kapal terbang, dia kata kalau nampak kadang-kadang tunduk. Tunduk. Itu arahan dia. Kalau kadang-kadang ikut padu, ikut ni cahaya orang nampak tu, pandu dia bagi. Supaya juga dengan ni kena tunduk pada, lepas tu minum. Jangan tak minum, minum. Bila minum, nampak dah. Gagak selalu dia. Gagak selalu dia. Dia tak boleh nak tipu. Setakat tu yang dia boleh. Tapi kalau orang hak tu air dia masuk dalam hak itu, hak nampak air lah. Duk mandi dalam tu, mandi dalam tu, suka. Pasal nampak sebab surga. Suka. Rupa-rupanya sebab kena orang, sebab orang kena susu kata. Sedap tegak makan dari ayat tu. Bukan ayat kata. Sedap tegak makan nasi.
Nasi basmati panjang-panjang. Nasi tu rupa dia telur semut. Dia boleh makan ke dia. Tak. Banyak kali orang lagi lah. Gol. Bila orang mari tu umur mari macam-macam nampak sebenar. Pasal pok depan tu katuk. Katuk telur semut berapa. Baru nampak sebenar. Kalau tidak dia lari lekok gitu. Tak khabar. Rasa syok sedap. Sebenarnya tak betul tu. Gitulah kadang-kadang. Jadi kalau kita tengok pada pengamatan anda tengok, dia hak dajjal ni hak kemuncak dia. Hak sebenarnya Nabi SAW nak ayat kita bagi peringatan kepada kita. Dia bukan tentang dajjal ni saja. Bahkan kuncu-kuncu dia yang boleh merosakkan akidah kita, iman kita, menjejaskan iman kita. Fitnah hak bersifat macam tu. Tak kira lah mari daripada golongan mana, kuat mana pun. Tak kira. Berapa ramai orang-orang yang Tuhan uji Kalau Tuhan nak uji siapa-siapa pun boleh. Cuma kita minta jauh dah dengan Tuhan daripada benda-benda yang tak molek tu. Daripada kekufuran, daripada maksiat, daripada diuji dengan benda yang tak tertanggung oleh kita. Aku minta berlindung. Kalau nak kira Tuhan nak uji, boleh, siapa-siapa saja boleh. Berapa ramai kita kata orang yang balik Mesir, dia terlibat dengan ajaran sesat. Berapa ramai? Kena dengan ajaran sesat lah. Ayah pek tu boleh tu. Tengok muka kita kata apa dah. Tapi tidak gitu tu lah. Manusia kadang nak kena, dia boleh kena siapa-siapa. Cuba minta selamat dengan Tuhan. Sebab dia kata balik masa kita heret balik balik. Apa? Dan kalau Tuhan nak uji tak kira. Bahkan kalau orang biasa-biasa, cuba kita fikir tengok. Ada Pak balik mesti Tino jantan terpengaruh dengan dia. Hak tu menyebabkan akidah tu. Akidah tak ada darjah pun kita rebut. Tak ada darjah sebenar. Rebut terak. Belum hari waktu lagi. Pakai orang waktu Nabi kata tulis, budak kita tak apa. Dia nak ayatnya benda tu sebenarnya kalau Tuhan boleh nampak mudah je. Kita tengok muka kita boleh baca dah. Tengok cara dia, latar belakang dia tahu dah. Tapi tidak begitulah kalau dia nak kena. Kalau dia nak kena, tak kata ke siapa-siapa. Siapa-siapa pun memang dia sebab tu orang tak bui pergi main-main kalau kita tak ada persediaan yang cukup. Sebab mereka ni biasanya guna sihir, guna jenis-jenis benda gitu. Dia pergi makan benda kotor. Jadi fikiran kita jadi tutup, gelap. Benda tak pernah sama dia buat kita tak apa boleh baca. Dan dia taksub. Kita jadi taksub kutuk kepada dia. Seramah mana? Seramah mana? Berapa? Dia tempat kita saja. Dalam dunia ni banyak lagi. Hak mengaku jadi Nabi. Tino pun ada, tempat kita pun ada juga kan. Mana-mana. Macam mana dia nampak ke dia? Patut pengikut dia tu dia boleh turut tu. Dia tu setara mana kita kata? Boleh tu. Sebab tu kata berapa banyak lagi ajaran sesat yang lain, banyak lagi hak lain-lain. Setengah-setengah orang tu duduk turut berpuluh tahun. Kan? Di negara kita sendiri pun ada banyak pengalaman tu. Berpuluh tahun. Takkan molek semacam kan kejap dengan dia. Tak ada ahli kita. Dia tak pakai awak kita, dia tak apa kita. Lekeh sesedar ayat setara mana pun. Tunjuk hadis tu dia apa. Kalau dia kena. Dia meruk sungguh. Siapa percaya tak matilah syekh dia. Syekh dia tu iman matilah, syekh dia tu badu taming nak macam-macam. Boleh percaya. Tahu-tahu sesak Allah nyai berpuluh tahun. Tu belum darjah hak sebenar.
Mula dah jauh sebenarnya niat kuncu-kuncu yang kita kata yang bawa menyebabkan akidah kita ni punah. Usah. Masa tu kita duduk pengaruh dengan jumpa dengan serba mari hak Iran tu mula Syiah. Oh mel tak khabar dah. Kartu gambar masa tu. Saya mula-mula balik, anda mula-mula balik dalam kereta orang kartu gambar. Ayatullah tu, ayatullah ni, ayatullah saja, al-uzma saja. Kata dalam pejabat, dalam kereta, kata tahu-tahu sesat. Selama mana duduk dalam tu? Kalau kata patah balik, selama mana duduk dalam tu? Hak tak patah balik ada. Pakai nak cucu dalam ni ada. Cuba tengok. Jadi tutup fikiran tu tak nampak tu. Dia boleh terima sahabat ni kafir, begitu-begitu, boleh jadi. Masuk akal. Lepas tu kalau duduk palu dada tu, apa ni, palu dengan pisah-pisah kecil atas belakang tu berdarah. Belocor-locor berdarah. Kata atas kepala dengan parang, anak kecil berdarah. Boleh terima. Mana semacam kita raya fikir tak tengok nak siapa ke tak pakai cuba tengok kalau tengok orang tak boleh tengok keadaan tu menyayatkan hati seriah orang kata seriah tengok permainan dia nak tahu orang dia boleh buat dapung katok begah katok sampai darah tu berkumul. Cintakan Husain kononnya dah lagi tumbuh begitu tapi berlaku benda tu berlaku rambut tu jalan koyok baju macam orang gila berlaku tu tempat kita cuma tak tubik tengah jalan di dalam tempat-tempat tertutup ada buat dah pada hak tak patah kembali dengan sebab fitnah tu mari bukan hak tak ajar sebenar lagi tengok terak habis tu ada pedaya pasal mari serba besar canggut kau mari tak nak lawan canggut tak boleh lawan buat kita muka pasal jenis bakar tak canggut tak benar dah sampai ke bila nanti tak boleh nak fikir benda ni benda zahir tu orang tak kira orang tahu tu kalau lah tahu tu kat kurang lah bangsa-bangsa tak ada janggut dia ambil kira tapi dia kira tu lemahnya tu ajaran sesat kau boleh bawa kepada kesehatan boleh rosak akidah kita dengan lagi akhir-akhir ni ada gejala buat habis Allah dia terima pergi di stadium penuh stadium pakai duduk nasyid seolah-olah agama ni nasyid sebelum makan pun nasyid juga qasidah sini habis peti ni juta-juta punya sanggup apa orang ramai suka bahagian pemimpin tu dia lagu tu lah dia dah masing-masing ada dapat sendiri-sendiri tak tahu dah waktu tu jadi orang suka tak apa nak pergi mana tak tanya pasal tak kebila lagu tu nak eret buat pergi mana orang ni pasal orang buat jumpa tu siapa dia tak percaya tak pernah kita dengar tu nenek kita hak sama ngajak pondok tutup guru ada sampai ke mereka tapi kita boleh terima dengan mudah lagu mana palu gendang main muzik atas masjid duduk joget lama-lama kononnya lama Nabi bagi ambil kain sejadah lama-lama lapar tangan duduk dalam masjid tu tak ada nampak ketenangan dalam masjid Nabi tu kalau baca Quran ada gerak pun tak boleh orang nak semayang nyata bila-bila masa orang nak naik atas masjid kan nak tahiyatul masjid kita duduk lama-lama lepas tu qasidah main muzik dalam masjid nak tukar tu agama semua agama dalam dunia ni ada muzik dalam ibadat dia Islam sama tak Islam sama ni nak pun dia mari dalam bentuk lagu tu
anak cucu Nabi kononnya. Anak cucu Nabi itu kita kena hormat, kena sayang masa dia tetap waktu setiap orang mukmin. Tetapi apa makna anak cucu Nabi ni bawa benda yang bercangguk dengan ajaran Nabi ni, apa makna? Jadi kalau anak cucu Nabi ni awak lagu mana-mana, betul lah kau gitu. Tak benar tu kalau itu ajaran agama. Budak main muzik. Kau siapa kau peringkat tak sampai lagi tempat kita. Tetapi Allah sebab ada hak duduk di negara luar ni. Sebab betul kita ada pengalaman. Duduk tengok. Joget dalam masjid. Tak ada langsung lah suasana masjid yang tenang. Tak ada. Pahal lah mana? Orang di kubur pula. Kesendak kubur pula. Tu. Hak mari-mari ni hak tu lah. Tetapi ia mengajaknya orang-orang agama. Jabatan agama. Cuba fikir. Belum nak jawab sebenar lagi tu. Nak wakil anak kubur, hidup mitok dengan tuan kubur. Bertawasul ke biar tuan kubur tu mitok dengan Tuhan. Kita tak boleh minta sendiri sebab dia tu wali. Biar dia mitok dengan Tuhan. Sebab lepas pada dia mati, dia kau segar. Dia kau hidup. Dia kau hidup. Itu pahaman dia. Dia bawa hak tu lah ni. Orang tak tahu. Orang seronok dalam nasyid qasidah tu. Kalau kita pada raihan, pada hijab, pada hak tu, ya, kalau buat nasyid tu, sekat tu sudah lah. Ni kak, Pak Mari, dia bukan hak tu saja. Bukan hak tu saja. Mari anak kubur. Ni puak-puak kubur riung, orang panggil ni. Puak-puak penyembah kubur. Pergi tu, dulu ada negara banyak. Dah cuma tempat kita, tak mari tak sampai lagi situ. Yang tidak nampak tu apa, tak nampak. Hasbah kata tadi, tulis atas air pun tak nampak. Nak kan? Ujian tu. Dia sikit-sikit sebelum sampai kepada darjah sebenar tu, cuba kita fikir. Kalau setahun ni pengubah dah lakuan dah. Kita tak nampak dah benda dia nak bawa. Ada orang sujud kubur, ada orang pergi dakak kubur, tabur bunga datang kubur dah. Lebih pada Hindu puak-puak ni. Kalau di India, di Pakistan, di Turki orang panggil puak-puak Berelwi. Puak-puak Berelwi ni ulama kita cok sesat dah. Sesat dah. Kepada anda yang ada pengalaman, kita tengok pakai serba, kita tahu dah. Serba lah betul. Serba puak-puak dia. Tapi dah muka kita tak tahu gapok kan. Tak nampak, tak tahu. Serba hijau. Puak-puak Berelwi itu. Tapi orang tak tahu. Tak tahu cerita. Tabur bunga. Jadi bunga laku nak. Sebab Hindu dia nak disembah. Untuk ekor dia kena beli bunga dulu. Nak hadiah aku tak ekor. Jadi bunga-bunga ni laku banyak nak. Orang pakat tu beli. Jadi orang Islam pun laku tu juga. Kita ingat tak ada lagu tu. Apa buat ni periduknya? Kalau nak pergi kubur tak wali, bawa. Ni. Apa ni? Bunga-bunga. Beli. Pergi tamu atas kubur. Hak ni awak beli. Penuh. Dengan bunga-bunga. Betul-betul super Hindu. Cuma hak tu berala hak ni kubur. Kubur tu wali. Lepas tu kat pasal aku lilak juga tak kira. Dia buat macam masjid kubur tu. Kita ramak ke masjid kubur besar gitu pun. Gigi kubur je dalam tu. Orang duduk sebuah kubur. Puak-puak ni akan bawa ke situ. Tahu dah puak-puak ni. Tapi kita tak kabar kan. Itulah kata. Hak ni benda bahaya. Sebab apa yang dalam hidup ingat-ingatkan sana. Dia kedai rusak kat. Cuba tengok projek. Berpuluh tahun payah nak ubah. Cakap royak. Dah masuk tu. Pakai anak cucu lah. No. Sesak lagu tu. Jadi hak ni pun dia lagu tu. Minta dengan tuan guru. Kalau kita kata ni mari dah tu. Dia kok di apa di mana Putrajaya tu. Madap ya Rasulullah. Hak dia suka tu dia bela pula hak tu. Bela pula. Minta tolong dengan Rasul. Macam-macam lah cerita. Gelik-gelik. Jumpa dengan Rasulullah mari. Ada majlis kursi, tinggal kursi untuk Nabi. Macam-macam. Balik semula sepuluh hari itu. Sepuluh hari itu ada dah kita buat maulud kan. Muka Nabi mari kan buat maulud. Dia tinggallah kursi kosong. Hak comel sekali. Berapa?
Nabi mari. Kalau ni apa Nabi mari, tak kena duduk cacat. Kita mesti lah kena sedia kursi ke dia. Dia hamil dia. Hot tu mari semula. Mula orang tinggal tak ada. Ada pula. Tapi orang tidak tahu sejarah tu, tak tahu. Dan benda ni lagu mana, dia nak pergi ke mana, tak tahu. Sebenarnya orang bagi kita lah mudah sampai ni kalau nak kira je. Kalau sampai itu dia orang banyak mulut cerita gitu, banyak orang ni sesak, orang ni buat kerja gini. Sampai ni orang akan takut. Boleh tengok orang tu. Orang tolak je, orang bagi tempat kita. Orang tu lah, buat kerja tu je. Tapi tak apa, molek semacam tu bahaya tu. Sebab tu kata kalau benda akidah ni jangan ujian. Sebab tu minta berlindung min fitnatil masihid dajjal. Dajjal ni maksudnya kalau nak mati Dajjal sebenarnya tak tahu lah. Kita dia tak jumpa. Lepas tu tak kata ada bunga-bunga dia, kuncu-kuncu dia. Kalau itu kita selamat semua lah. Orang-orang dulu tak ada kena benda dengan Dajjal. Tapi ada semua ujian tu, benda-benda lagu ni tu kena berinak benar. Kena berinak. Jadi kalau kita kata gitu, kata Wahabi. Biarnya Wahabi molek bang kalau Wahabi lagu tu. Jaga tauhid, akidah. Betul hak moleknya. Tak jangan Wahabi gapo hak ni masalahnya. Islam dia. Tapi tak kecok selalu. Hak dia tu molek semua. Gapo lagu mana-mana pun. Molek semua. Asal tidak Wahabi molek. Hak tu lah ahli sunnah yang sunnah. Ahli sunnah kat dia lah betul. Bukan ahli sunnah. Lagu tu. Itulah kita takut lah. Macam-macam hari ni. Lepas so dia selesai dah tu, reda dah macam orang dapat tak makan dah tu, dia mari ikut air pula. Ada salah seorang sahabat kita pergi ke Indonesia. Dengan salah seorang tu guru bapa habis siang. Beberapa amal nak turun dia. Kejut tengok apa dia buat. Baru tahu. Dia tak sampai masa dia tak buat lalu tempat kita ni berapa. Dia kena pelicin jalan dulu. Kejut dia tu tengok. Betul-betul syirik kata dia buat di kubur. Tu Bali. Sampai apa? Apa dia ni pondok Al-Izziah tasir ke semaya. Nak semaya lagu mana dengan pokok ni? Dia tengok sendiri dengan mata kepala dia pokok ni buat apa. Pokok ni sebab orang boleh rakam dakal dah ni. Tak ada keliru, bukan sebab sampai itu. Dalam keadaan itu macam mana kita boleh panggil? Hak tu pelik ni. Nak bawa gap dia untuk umat. Untuk orang ramai bawa gap dia. Biar jadi gitu. Oh, dahsyat kalau itu sumbangan kita dah. Sumbangan ke arah apa tu? Dahsyat tu. Kalau begitu. Kejut dia balik kepala. Baru tahu. Betul-betul dalam buku tu seperti pandai. Oh, rupanya gitu. Kepala dada, dekat kubur macam-macam. Ke situ pergi. Kemuncak dia situ. Dia tak sampai lagi je. Sebab kita, kalau kita kata orang lain. Sebab itu kita kata, si ahli muta'ah gitu. Mana ada. Kita percaya. Lepas tu bila dia jadi syiah sendiri, dia buat sendiri, barulah dia tu sumpah. Pelik sebenarnya. Sampai setahun tu baru nak khabar. Tak apalah. Seterusnya riwayat daripada Hudzaifah lagi daripada Nabi SAW. Baginda bersabda tentang Dajjal. Sesungguhnya ada bersamanya air dan api. Apinya adalah air yang sejuk. Dan airnya adalah api. Jangan kamu binasa. Jangan kamu binasa. Jangan dia ikut sedar, ikut seluruh angin, nafsu. Jangan lagu tu. Agama ni kena ada panduan molek. Kena jaga akidah tu. Agama ni jaga benar tak syirik, syirik. Nak menegakkan tauhid. Kalau mari lagu-lagu saat ni kan, banyak benar. Kalau buat syiah di masjid-masjid, dia gambar ayatullah saja ni, tepi ni, depan masjid ni. Gambar ayatullah saja. Lagu tu kita ada sunnah, tak ada lagu tu cuci masjid bersih. Apa buat ni sekali lagi dia mari dia letak gambar syekh dia depan. Pakai tu tengok tu ibadat. Tegur
Cuma dia tak sapa lagi tempat kita. Tak sapa lagi. Bahkan dah sapa lagu rumah tu, teruk benar lah kita. Teruk benar lah. Jadi janganlah binasa kamu. Binasa ni dalam akidah kan. Berkait dengan Dajjal ni, dia berkait dengan hak tu, ke situ lah. Abu Mas'ud kata, saya juga dengar daripada Rasulullah SAW itu. Jadi dalam majlis tu ada sahabat Nabi yang sorang lagi. Bila Hudzaifah kata begini, hak sorang lagi kata, saya mendengar juga, kata Nabi ada kata begitu. Maknanya Nabi SAW Saju benar. Jangan terpedaya. Jangan terpedaya. Dengan syaratnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Mas'ud Al-Ansari, kata dia, saya pergi bersamanya, ini perawi bawa lagi, Rib'i bin Hirash. Dia pergi bersama dengan Abi Mas'ud, Uqbah bin Amr, Abi Mas'ud pergi berjumpa dengan Hudzaifah bin Al-Yaman. Uqbah pun kata, ceritakan kepada saya apa yang awak dengar dari Rasulullah SAW tentang Dajjal. Hudzaifah pun kata, Dajjal itu akan keluar dalam keadaan ada bersamanya air dan api. Adapun yang orang nampak sebagai air itu api yang membakar, dan yang orang nampak sebagai api itu air sejuk yang sedap rasanya, azbun yang sedap rasanya. Sesiapa yang dah dengan keadaan itu, sebab Nabi royak dia tidak, itu umat dia ni akan ada Dajjal ni akan keluar di kalangan umat dia. Sesiapa yang dah dengan keadaan itu di antara kamu ni umat dia langsung, dia kena masuk ke dalam hak dia nampak sebagai api. Kerana itu sebenarnya air yang sedap. Kata Uqbah, saya juga dengar, sebagai membenarkan Hudzaifah, saya juga dengar sabda Nabi tadi, supaya awak cerita tu, saya dengar. Jadi maknanya dua orang sahabat cerita sini. Perawi utamanya Hudzaifah, tapi sahabat yang kedua tu membenarkan, seseolahnya dia juga meriwayatkan hadis ini. Jadi bukan seorang sahabat yang sebut tentang Dajjal ini. Hak Dajjal besar tu biarlah, kita tak tahu mana. Hak Dajjal kecil-kecil ni, kucu-kucu dia ni, yang boleh merosakkan akidah, menjejaskan akidah, hak tu hak takut. Hak tu lah dalam hadis akan datang, kita akan jumpa. Hak aku lebih takut pada kamunya bukan Dajjal tu. Isyarat tu. Sebab Dajjal tu tidak semua orang akan ada. Hak akan ada, hak banyaknya akan ada di zaman masing-masing. Hak jenis sesat saja, ajaran sesat saja. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Rib'i bin Hirash, katanya Hudzaifah dan Abu Mas'ud berkumpul. Kata Hudzaifah, saya lebih tahu tentang apa yang ada bersama Dajjal itu daripada dia sendiri. Sesungguhnya bersamanya ada sungai daripada air dan sungai api. Adapun yang kamu nampak sebagai api itu air, dan yang kamu nampak sebagai air itu api. Sesiapa yang dah dengan keadaan itu, maka dia fa'arad al-ma' falyashrab. Kalau dia nak air, dia kena minum hak daripada sungai yang dia nampak api itu. Ambil situ, hodok tangan ambil situ, dia akan dapati yang kelihatan seperti api itu air. Kata Abu Mas'ud, demikianlah saya dengar Nabi SAW bersabda. Mana saya mendengar lagu itu juga. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah, katanya, ini sahabat lain pula. Ini kalau lagu ini orang panggil syawahid lah. Katanya Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah, saya nak cerita kepada kamu tentang Dajjal satu perkara yang mana tidak ada seorang pun Nabi pernah mencerita tentangnya, iaitu dia ni buta sebelah mata. Jadi rupanya Nabi dulu tak ada cerita lagi sifat tu, tak ada cerita. Sebab kira-kiranya jauh lagi, hak sebenarnya jauh lagi. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW ni Dajjal lagi di zaman umat dia, zaman umat dia. Dengan sebab itu
Sifat-sifat Dajjal itu lebih terperinci diceritakan dalam hadis-hadis. Ada bersama dia tu seperti syurga, bukan syurga sungguh, mithlu, macam. Jadi dia buat seperti kita kata seperti tadi lah, orang yang kena susu katu tu nampak comel lah. Oh, sama dalam istana. Rupanya buat satu pagi. Tak khabar lagi orang zaman dulu kan banyak cerita. Banyak cerita lagu tu. Pergi tu kat apa, meriahnya, apa sebab baik orang unik ada. Pakat dia makan. Nak semaya tu tak baik. Baik tu, buta, tak ada kau satu. Sebab dia tak boleh, baik komak. Syaitan. Dia tak boleh. Tobik hal sebenar. Tu cerita. Benda-benda lagu ni, pengalaman-pengalaman orang tua dulu banyak. Zaman hatu banyak, dan ibu hatu banyak juga. Lagu lain pula. Zaman itu dia hutan-hutan banyak kan. Ada itulah keadaannya. Jadi nampak saya rupanya waktu tu seperti saja, macam saja. Kalau sebenarnya tak ada dek pun. Kita jadi berasa begitu. Itu bahaya. Berasa molek, berasa kena, berasa itulah Islam. Siapa jadi zindik nak ulang. Siapa jadi kafir, hakikatnya kafir tu. Apabila kena setengah-setengah ajaran sesat tu, siapa ke peringkat tu. Tapi dia berasa molek semacam, dia berasa dia lebih Islam pada orang lain. Jadi sini dia sebut seperti syurga dan neraka. Yang dia kata, yang dia segera berasa syurga itulah neraka, api. Dan aku ancamkan kamu seperti mana Nuh pernah mengancam kaumnya. Seperti mana Nuh pernah mengancam kaumnya. Dia tidak kata Adam, ancam kaumnya. Dia tidak kata Nabi lain, Nabi lain. Sama, kalau dalam hadis ni banyak supern. Apa dia kata supern? Itu satu rahsia juga. Dalam kitab-kitab hadis ni banyak, dalam hadis ni sebut, kalau buat banding kan supern selalu. Apa yang dia tidak kata sebut Adam? Kalau nak kira Adam tu lebih dulu. Adam tu lah pakok kepada semuanya, kepada Nuh pun. Tapi dia sebut Nuh sebab Nabi Nuh banyak keadaan dia tu serupa dengan Nabi SAW. Dia menghadapi kaum dia cabaran daripada kaum dia. Lepas tu syariat yang dia terima tu syariat jenis duniawi untuk tamadun, ketamadunan manusia. Bukan wahyu yang dia terima tu berupa wahyu takwini, orang panggil. Takwini ni mana macam Nabi Adam tu sama dia tu, dia tak ada sampai ke peringkat tamadun tinggi lagi. Nak ada undang-undang, nak ada peraturan, nak ada sistem masyarakat, sistem ni tak ada. Dia hanya baru peringkat nak meneruskan hidup. Nak teruskan hidup ni lagu mana? Lapar nak makan, lepas makan nak makan padi gitu, bukan itik gitu. Kena tumbuh pula padi zaman itu, tumbuh lah. Mesej-mesej tak ada. Tumbuh, lepas tu tumbuh, boleh makan? Tak boleh juga kan. Kena masak. Lepas masak lagu mana? Lagu mana? Nak air sebanyak mana? Kalau nasi lah kita kata dah. Sebanyak mana? Kadarnya. Kalau tak cukup air mentoh jadi. Macam-macam. Jadi baru duk rakyat benda-benda lagu tu. Keperluan itu. Untuk hidup. Lepas tu rumah nak buat lagu mana? Panas ni cakap duduk tengah panas. Tengah malam hujan ke apa, nak duduk lagu tu. Nak buat rumah. Nak buat rumah daripada gap. Lepas tu serah malu. Cari pakaian muka daripada syurga tu daun kayu ni. Tu habu ya tu. Mari dalam dunia dia kena fikir sendiri. Nak pakai lagu mana? Nak buat kain daripada kapak. Kapak. Bukan boleh pakai gitu saja. Kena proses dulu. Barulah jadi baju kain. Lepas tu kain saja tak jadi. Nak buat baju lagu mana? Baru di peringkat tu. Cabaran umat dengan seorang Nabi tak ada lagi. Tak ada panas. Waktu tu dia dengan anak-anak cucu dia nak mengembangkan zuriat manusia dah baru. Peringkat tu. Ada pun Nabi ni tidak. Dia start dengan dia lah. Orang panggil wahyu yang bawa syariat untuk ketamadunan manusia. Start dengan dia. Dan banyak serupa dengan Nabi kita. Sebab tu dia selalu buat contoh Nabi Nuh. Selalu Nabi Nuh.
Lepas tu riwayat daripada beberapa sanad ni, Imam Muslim hari ini, daripada Nawas bin Sam'an, katanya pada suatu pagi Rasulullah SAW pernah sebut tentang Dajjal, fakhaffadha fihi wa rafa'a. Ada ketikanya baginda merendahkan suaranya, ada ketikanya dia angkat suaranya. Satu maknanya begitu. Baru ni pun kita sudah sebut dah sebentar lalu. Ada lagi makna dia, satu lagi makna dia fakhaffadha. Yani Nabi SAW menyebutkan dengan merendah-rendahkan Dajjal itu. Wa rafa'a, dan mengangkat pula. Kadang-kadang dia merendah, dia hina Dajjal, kadang-kadang dia angkat pula Dajjal itu. Angkat tu bukan nampak angkat lagu mana, menampakkan macam hebat dia tu. Jadi dengan makna yang pertama tadi, merendahkan suara dia, lama dia kecek kan. Ketika penat tu kecek slow sikit. Ketika dia nak menarik perhatian dia, gerak kecek. Gitu. Makna yang pertama. Makna yang kedua, kadang-kadang dia merendah, dia hinakan Dajjal itu dengan royak buta mata dia, wuduh orangnya, gini-gini. Itu makna merendah, hinakan dia. Dan akad dia tu, walaupun lagu tu pun bisa dia, dia boleh nak apa, nak apa, dia boleh mari dah. Nak ayo, hak mati berapa ratus tahun. Nak mau, hak mati, hidup mari. Boleh kecek. Dia boleh buat benda-benda lagu. Nak kan, dia boleh buat kemewahan. Tu kan hebat. Itu maksud angkat. Tapi hebat pun hebat ala kemenipu lah. Hebat ala kemenipu lah sebenarnya. Tak ada apa. Sehingga kami ingat Dajjal itu ada dalam mana-mana penjuru, kebun, taman itu. Nampak macam dekat benar Dajjal tu, kita dengar. Dan saya jadi takut. Kau Dajjal tu ada dekat-dekat ni. Begitu perasaan sahabat tu bila Nabi SAW tu bagi peringatan, bagi ancaman tentang Dajjal tu hidup, kalau dia royak tu tentang Dajjal tu. Bapa tu hidupnya, muka Tuhan tunjuk kepada dia tu nampak. Jadi bila dia royak tu, jadi sahabat tu serah sangat. Dia serah macam ada makanya Dajjal ada dekat-dekat ni. Begitu. Bila kami pergi dekat Nabi, ini ada jauh-jauh dah pergi, Nabi dapat kesan perasaan takut kami pada wajah-wajah kami. Dia tengok nampak takut sahabat dia. Nabi SAW pun kata, bapanya gini, mana apa pucat di sini, apa kenaling. Habis kalau bahasa kita kata gitulah, masyarakat, bapa kamu nampak lagu ni, apa kenaling, ketak, setengah-setengah, gitulah kira-kira. Kami pun kata, wahai Rasulullah, tadi kau sebut tentang Dajjal, lepas tu dengan merendah-rendahkan dia, dan ada ketikanya mengangkat, melebihkan dia, menampakkan kehebatan dia. Sehingga kami dua makna tadi lah, dengan dua makna tadi, khafatta wa rafa'ta, itu dengan makna tadi. Kadang-kadang suara rendah, kadang-kadang tinggi gitu. Sehingga kami ingat dia ada dalam kebun Dajjal itu. Nabi SAW pun kata, akunya duduk lebih takut bukan Dajjal tu terhadap kamu. Kamu duduk ingat Dajjal, aku yang tu jauh lagi kira-kiranya. Tapi dia tak kata jauh gitu. Aku ghairud Dajjal akhwafuni alaikum. Aku lebih bimbang terhadap kamu hak bukan Dajjal ni, hak aku royak ni. Lepas tu hak mana? Hak lain lah. Hak setiap umat dia di setiap generasi tu akan hadapi, akan jumpa cabaran terhadap akidah dia. Dia boleh merosakkan akidah iman dia di setiap masa, ataupun lari daripada sunnah Nabi. Hak tu hak dia takutnya. Mula-mula lari daripada sunnah Nabi. Lepas tu kau dekat dengan sini. Hak tu hak dia takutnya. Hak Dajjal tu iyalah betul, dah hak tu. Tapi hak tu tak tahu lagi siapa dia dan siapa dia tak, tidak ada. Hak tentu ada semuanya, kuncu-kuncu Dajjal. Sebab itulah ulama dia huraikan maksud Dajjal keliling Kaabah tu apa makna. Dalam keadaan ada hadis kata
Dajjal ni tak boleh masuk dalam Mekah Madinah, dalam tanah haram tak boleh masuk. Atau ada pula hadis yang menyebutkan Dajjal tu duduk keliling Kaabah. Nabi Isa pun duduk keliling Kaabah juga. Pahala rumah ni. Setengah orang kata dah percaya dah ada ni, kita nak terjih apa? Bukan masalah terjih, boleh pakai kedua. Cumanya hak satu tu dalam alam musyahadah. Hak kata Dajjal tak boleh masuk dalam Mekah dan Madinah, dalam tanah haram itu dalam alam nyata. Bila dia mari sesok Dajjal hak sebenar tu, hak Nabi duduk sebut ni, banyak-banyak ni sifat dia begini-begini, hak tu tak akan boleh masuk dalam alam kenyataan. Hak Nabi nampak tadi alam misal, bukan alam kenyataan. Alam misal ni dia nak beri gambaran benda lain, macam mimpi lah. Kita mimpi tu dia kena tabir mimpi tu, bukan nak ayat hak tu hak sebenar. Kalau kita mimpi mati, bukan nak mati, nak hidup, nak panjang umur gitu. Oh, dia ada tak ambil suku pun. Oh, tu alam misal. Hak alam misal tu bukan alam nyata. Orang lain tak nampak Nabi nak apa. Pak Nabi Isa, orang duduk tawah tu, mana ada Nabi Isa nya? Pas dia nampak, itulah kata alam misal. Bila alam misal boleh, dia tu atas langit, dia mati dah, boleh lah mau hidup jalan. Itulah alam misal. Alam misal ni bukan maksud zahir tu, tetapi maksud dia kena takbir. Takbirnya lagu mana? Iaitu kuncu-kuncu Dajjal. Hak tu boleh masuk. Tahu tak? Sebab tu anak sebut dah sebelum pada ni kan, berapa ramah puak-puak ajaran sesat. Dia pergi Mekah juga tu, haji juga kan lagi. Guru Nanak pakai guru Nanak tu, hak dianggap sebagai apa nama ni, guru oleh puak-puak Sik tu. Kalau dulu ni siapa kau sembah dah, sembah dah. Islam dah selamat, tak ada sembahnya. Hak lain tak dalam. Padahal dia baru je. Guru Nanak tu pergi ke tawah juga kamu. Tawah. Boleh. Nak rakyat je. Hak ni rakyat ada tak di hak Nabi nampak di alam ni satu. Kita kena tak habis. Berapa ramai orang-orang yang sesat, pembawa ajaran sesat, pembawa agama baru. Dia boleh nak pergi waktu tidak terhalal boleh. Dan akan ada bersama dia tu orang serupa Nabi Isa yang akan membunuh dia. Dia nak rakyat tu. Jadi kita kena duduk sekali dengan Nabi Isa tu lah. Jangan duduk alik tu. Itu takbirnya. Anak Isa kena takbir. Gitu. Jadi kedua-dua tu betul berlaku, sahih berlaku, boleh pakai berlaku. Cuma jadi oleh kerana dia cerita alat tu berbeza, jadi nampak bersama. Padahal tidak ada percayaan. Dia kalau faham lagu tu barulah kena ada baru nampak boleh kedudukan dia. Sebab Nabi SAW ni dia bukan nampak benda sahih ini saja. Ada ketika-ketikanya Tuhan beri nampak ada misal, Tuhan beri nampak surga ada, dia nampak neraka ada. Walaupun duduk atas bumi, itu kekuatan dia, kemampuan dia tu kuat. Kalau kita nampak hal tu rebut dah, mati boleh jadi. Nak pasal tu boleh jadi benar lah. Kalau nampak dia ada. Cuma sekadar tu je lah. Jadi ada ketika begitu. Ada ketikanya suka tu kat berseri-seri muka tu dia royak. Sebab dia nampak benda-benda tadi. Ada kata, hak bukan ajar tu, hak aku lebih takut terhadap kamu. Apa makna? Hak tadi lah kita royak tadi tu lah. Hak tu ada semua. Nak jumpa dengan ajar hak sebenar dia royak. Akhir zaman hak tu akhir zaman benar. Nabi Isa kan. Tapi hak akan terus ada, terus menerus ada sebelum hari Dajjal hak besar tu. Dajjal kecil. Semuanya peranannya kepada dia merosakkan agama seseorang. Tu je. Hak lain tak kira hak lain. Ya, hak ni yang penting. Sebab bagi kita orang Islam ni akidah tu lah. Hak tu paling utama. Punah tu habis. Gak syaitan, kau Dajjal, kau gapo, hak tu sasaran dia. Nak benarnya. Sasaran dia nak punah akidah tu. Orang Islam ni kan selagi tak punah akidah, tak apa lagi. Kalau dia punah akidah tu tak. Itulah maksud Nabi SAW kata ghairud Dajjal akhwafuni alaikum. Kalau Dajjal tu mari, kalau Dajjal sebenar tu hak sungguh mari, aku duduk ada di kalangan kamu, aku akan berhadapan dengan dia sebelum kamu. Mudah di belakang aku duduk depan, tak jadi masalah.
Mana dia andaikan kalau pada dia orang ada Nabi Isa gitu gini, dia ada lagi banyak lagi tanda kiamat lain. Ni andaian saja. Nak bayangkan kalau ada orang yang kuat, dia boleh duduk depan. Kalau aku ada, aku boleh duduk depan, jadi kamu selamat. Tapi kalau dia keluar ketika aku sudah tidak ada, itu gambarannya, dia akan tak ada juga, dia akan mati. Maka masing-masing kena jaga diri dia lah. Masing-masing kena mempertahankan diri dia lah. Pandai-pandai lah. Itu Nabi kata. Jangan duduk gantung dengan orang tu orang ni. Iman kita sendiri tu kena menjaga molek. Kita belai molek, suburkan molek. Jangan ada racun-racun, jangan ada pemusnah iman, akidah. Jadi masing-masing nak jaga diri. Nabi kata, wallahu khalifati ala kulli muslim. Allah akan menjaga setiap orang muslim. Kalau kita ni akidah molek, akan jaga. Itulah. Jadi Allah khalifati, Allah penggantiku. Khalifah pula. Khalifah Allah ni dikatakan khalifah. Maksudnya bila aku tak ada, Allah tetap ada kan? Dia lah yang akan jaga. Orang Muslim, jadi orang Muslim tak boleh putus asa, tak boleh lemah semangat, tak boleh takut sangat. Siapa tak jadi kerja buat. Bukan lagu itu dia. Bahkan kita selagi ada dalam lindungan Allah SWT, penjagaan Allah SWT akan selamat. Itu henaknya. Lepas tu dia kata, Dajjal itu muda. Orang muda bukan orang tua. Lepas tu Dajjal ni bukan makhluk halus, bukan jin atau syaitan. Dah orang Dajjal ni. Setengah-setengah orang dia ingat Dajjal macam ni, binatang kokak-kokak. Dah orang. Orang pula ada keturunan Yahudi. Nabi orang ada. Orang manusia, Dajjal. Kotak. Kotak ni kalau bahasa Kelantan ambil bahasa Arab. Bahasa Kelantan, bahasa lain tak ada. Kotak. Rambut kotak. Kerinting lain kan? Kerinting tu dia sikit-sikit pun kerinting kan? Kalau kotak dia kerinting lanjut. Kotak apa panggil? Kotak. Banyak bahasa Kelantan dia mendahului bahasa lain, mengikut kita perhati tengok. Bukan bahasa Arab saja dia mendahului bahasa lain. Bahasa Sanskrit misalnya ada dalam bahasa Kelantan, bahasa lain tak ada. Maknanya ini bahasa Kelantan ni, orang Kelantan ni terdedah banyak dengan tamadun luar sebelum orang lain. Agaknya begitu. Sebab kalau tidak apa-apanya ada dalam bahasa Kelantan, dalam bahasa lain tak ada. Misalnya kita kata demo ambil dada ayam, kita ambil katil. Katil itu bahasa Arab. Katif. Cuma dia sebut beza sikit lah, katil. Kita kata katil. Apa banyak lagi? Dulu kita tak payah, tapi ngepingong kita. Terekor dah kau. Kita di jabatan tu. Terekor dah kau. Kau dia terekor dah. Kita baru dengar. Rupanya tarikah. Tarikah bahasa Arab. Peninggalan si mati. Tapi hak kata terekor ni, bahasa kita ni kita tambah pula mana dia. Mana sudah bagi, sudah laporkan kepada apa ni jabat tanah tu, lepas tu sudah bagi mengikut faraid dah kau tidak, itu terekor dia panggil. Terekor mana ada luar kata lebih tak ada. Tarikat rupanya masuk dalam roh. Orang luar kata belum kah, kita kata roh, rabun, rab bahasa Arab. Tengok berapa banyak. Masuk dia kata kalau bahasa Sanskrit sebab ada nulis juga pasal tu dia jadi tahu. Bewah misalnya, mana ada bahasa luar bewah, tak ada. Kita pergi tempat bewah. Bewah tu viva, bahasa Sanskrit. Viva. Jelu. Kadang-kadang dia putar jelu. Jeleru. Jelu bahasa Sanskrit. Jeleru.
Dia sebut, cuba tengok. Banyak benar. Banyak benar. Kalau kita perhati ke depan. Ke depan orang lain ada. Dia ada. Dia ada. Tak apalah. Kotak jadi dah tadi nak ayat. Sebab ni ada seorang sahabat kita tu, dia buat master dalam bahasa Arab. Dia pernah pergi jumpa dengan anak. Dia masa tu tulis tesis tu, dia ada idea juga. Dia pun tak telitah banyak perkara. Dia buat, dia tajuk tesis dia nya bahasa Kelantan dalam bahasa Arab. Bagus. Banyak rupanya. Dia kumpul, dia mari daripada kata mana, daripada bahasa Arab, bahasa Kelantan khusus untuk nah, dah sadar dari situ, sudah sadar siap, boleh master dah dia. Ada kan. Jadi gitulah keadaannya kalau kita kaji sini. Kotak kita. Ainuhu tafi'ah, matanya tafi'ah, terpadam, mana tidak percaya, tidak terai mana, tak terai molek. Kalau tafa'ah, mana memadamkan lampu. Tafa'al misbah, misalnya memadamkan. Tafi' mana yang terpadam, tak cerah, malam. Jadi mata dia tu tak cerah mana. Dia boleh buat apa tu, boleh buat apa ni. Kalau kita fikir kat dari segi logik, betul kat mata kita tu dulu, kalau betul-betul hebat, misalnya waktu tak kurang tu tak boleh duduk di tubuh dia. Biar comel tak sikit semua orang lain mata tu, apa duduk tepek apa ni, kulit di mata di kanan tu. Tak ada orang kata begitu ke dia. Kalau kata begitu, buat lalu rahsia. Kebanyakan tak berani kata. Tebal tak kata dia sesa. Itu cara dia. Dia sesa. Cara dia sesa tu kejut kita tengok. Dia belah orang. Dia dah hadis tu tak sakal lagi. Dia belah. Belah tu belah dua. Dia macam orang silap mata. Orang silap mata kita tengok. Kita pun pernah tengok juga silap mata masa budak-budak pula. Begini gaji mata tu. Jodoh. No. Nampak betul-betul dia gerak di kepala tu suku. Nampak dia gerak. Pada ada dia. Nampak. Hal itu tu dia pula gitu. Sebenarnya dah nampak dia belok. Jauh pergi. Terbelok dua orang. Apa tak takut orang tengok. Hak ni dia, hak ni dajjal hak besar ni, dia mengaku jadi Tuhan. Dia tak mengaku jadi Nabi. Mengaku jadi Tuhan. Hak lain-lain tu dia mengaku jadi Nabi. Saya kalau nak bandingkan, nak kata dekat-dekat serupa lah dengan Dajjal itu, iaitu Abdul Uzza bin Qatan. Kalau orang dengan zaman jahiliyah, zaman sahabat dan jahiliyah, dia nampak ni orang kafir dia ni, huduh lah. Rupa dia dekat-dekat tu kata dia. Dekat-dekat tu huduh. Sesiapa yang dan dengan dia di antara kamu, dia kenalah baca Fawaqih, permulaan suratul Kahfi. Ini kelebihan surah Al-Kahfi. Siapa-siapa yang dah baca dia terbuka dalam rahsia dia. Serupa dengan iblis, tempat syaitan ke apa, dia mengelirukan kita kita qobat kau, dia terdedah hak sebenarnya. Hak ni dia kata baca surah Kahfi. Itu kelebihan surah Kahfi. Jadi surah Kahfi itu hak mana? Dalam hadis-hadis lain ada 3 ayat permulaan. Setengah riwayat yang lain dia sebut 10 ayat permulaan. Hak tu maksud permulaan. Lepas tu kalau kita ingat surah Kahfi lagi dah molek. Semua sekali. Kalau hak ni saja pun dia selamat dah. Selamat dah. Dia baca tu. Bila tengok kadang tu baca, kita akan selamat daripada gangguan dia jadi lemah kan. Dia jadi lemah. Dia akan keluar di jalan di antara Syam dan Iraq, dan bermaharajalela di sebelah kanan dan kirinya dalam perjalanan itu. Dia buat macam-macam.
Wahai hamba-hamba Allah, tetap teguhlah kamu, jangan duduk goyah. Kalau menghadapi keadaan ini, tetap dengan akidah kamu, dengan iman kamu, tetap jangan goyah, tetap teguhlah kamu. Jangan kita kata gedebar. Jangan. Hadapilah dengan tenang, dengan tabah, dengan teguh. Banyak ada ni. Panjang dia ni. Tak habis juga ni kalau kita baca pun. Kita sambung semula lah. Tak habis. Kalau baca cepat tak puas hati pula kan. Kita start semula tadi hadis. Semula kita akan sambung insya-Allah. Setakat itulah untuk malam ni. Dan untuk maklumannya, kelas kita ni insya-Allah sekat malam ni, tahun ni, bulan 12 ni kita cuti lah. InsyaAllah bulan 12, sepanjang bulan 12 cuti. Kalau ada hayat, tak ada apa-apa halangan, insyaAllah tahun depan jumpa insyaAllah. Jadi bulan 12 kita cuti sepanjang bulan 12. Masjid Kota Baru pun begitu juga, sini pun begitu juga, tabung haji tu pun begitu juga. Tapi hari Sabtu ni ada lagi insyaAllah. Tabung haji tu hari Sabtu ni ada lagi. Lepas tu tak ada lah orang lain. Bulan 12 cuti.